Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kasih kepada Fadil, pengurusi majlis. Dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadil Ustaz Umar dan seluruh warga sekolah, seluruh warga pelaksana majlis pada hari ini. Dihormati lagi dikasihi YDP dan seluruh staf. Sri Ar-Rahimi, dihormati lagi diraikan NGO yang bersama dengan kita pada pagi ini. Barisan ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak permata hati yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi, mereka bergembira walau apa cara sekalipun. Walaupun bahaya merintangi, ujian merata-rata. Ingatlah sejarah yang berlaku pada sahabat Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahshin, seorang sahabat yang terawal peluk Islam. Orang nombor 2 yang berhijrah ke Madinah bersama ahli keluarga. Dikala berhijrah ke Madinah, rumah-rumah, segala harta benda, ternakan-ternakan, ladang-ladang kurma habis dibelasah oleh musyrikin Mekah yang dikepalai oleh Abu Jahal pada waktu itu. Diambil segala kesenangan, kemewahan, rumah-rumah habis. Sehingga sayunya hati Abdullah bin Jahshin di Madinah. Lalu bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, rumah aku segala-galanya habis di Mekah, ya Rasulullah. Ya, aku tinggalkan sudah tidak ada apa-apa, ya Rasulullah. Nabi tanya satu je, wahai Abdullah, apakah engkau reda dengan perbuatan musyrikin Mekah? Kelak nanti Allah sediakan rumah kamu dalam syurga Allah, wahai Abdullah bin Jahsh. Allah sediakan mahligai dalam syurga Allah. Tidak ada erti pun rumah kamu di Mekah yang diceroboh, yang dicuri segala-galanya. Pasti aku reda, kata Abdullah. Hadirin sekalian, hati dalam keadaan sayu dan sedih. Berada di Madinah, Allah uji sekali lagi tuan-tuan. Apabila sahabat dah berada di Madinah, bagaimana pada waktu itu Nabi telah melantik di kalangan sahabat-sahabat 8 orang menjadi batalion tentera yang pertama untuk menjaga perbatasan Madinah. Sebab itu, sidang jemaah sekalian, Amirul Mukminin yang pertama dalam Islam bukan Sayyidina Abu Bakar, tetapi Abdullah bin Jahsh. Tetapi yang kita kenali 4 orang inilah yang dikatakan Amirul Mukminin, ketua. Itulah Abdullah bin Jahshin, orang yang pertama. Dalam sirah menyatakan bagaimana dia yang pertama dipilih oleh Nabi mengepalai 8 orang sahabat. Apabila Nabi pilih sahabat 8 orang ni, Abdullah bin Jahsh, Sa'ad bin Abi Waqqas dan 6 orang lagi sahabat. Lalu Nabi nak melantik kedua. Nabi kata, antara kriteria yang aku nak lantik jadi ketua ini, yakni orang yang tersangat sabar dalam bab makan dan minum. Subhanallah, tahniah ayah-ayah, ibu-ibu, lapar noh, makan dah banyak belakang noh. Sabar kita. Sebab ini kriteria Nabi, subhanallah. Tengok. Nabi lantik ketua iaitu orang yang paling tahan lapar dan dahaganya. Subhanallah. Tidak ada pernah kriteria ini dilantik jadi orang besar. Tak pernah kita dengar. Tetapi Nabi lantik ini orang yang memiliki iman yang hebat. Subhanallah. Lalu Nabi beri surat dan satu bendera. Bendera satu, sampul surat satu Nabi beri. Pergilah kamu, wahai Abdullah bin Jahsh. Selama 2 hari perjalanan, baru kamu buka surat aku. Subhanallah. Tuan-tuan, berjalan nak pergi ke perbatasan, 2 hari perjalanan.
Apa yang kita nak sebut? Bagaimana mereka mencari cinta Rasulullah. Bagaimana sahabat menggilak cinta. Walaupun dia tahu jalan yang sukar. Di mana nak pergi pun tak tahu. Sam'an wa ta'atan. Kepatuhan dan ketaatan kepada Nabi. Bawa bendera dan bawa satu sampul surat. Lalu 2 hari perjalanan. Baru Abdullah bin Jahsy buka. Apabila dia dilantik ketua oleh Rasulullah. Dia baca surat ini. Ya Abdullah. Selepas 2 hari perjalanan kamu buka surat aku dan kamu baca. Wahai Abdullah. Pergilah kamu ke Nakhlah. Sempadan yang bernama Nakhlah di antara Taif dan Mekah. Ada suatu tempat yang bernama Nakhlah. Kamu duduk di sini. Dan kamu intip. Kamu cari rahsia. Tengok kalau apa-apa yang berlaku. Yang perlu direport pada aku. Tolong beritahu aku. Itu je arahan Nabi SAW. Abdullah. Sesungguhnya aku tidak memerintahkan mereka ini datang bersama kamu. Aku tidak mewajibkan. Tetapi barang siapa yang ingin syahid. Dan barang siapa yang ingin mencari syahid. Datanglah bersama kamu. Tetapi barang siapa yang tak mampu, yang nak pulang ke Madinah, silakan. Mereka tidak bersalah, wahai Abdullah. Hebat kata-kata Nabi, tuan-tuan. Tapi dah 2 hari perjalanan jauh dah. Kalau hak nak balik, pun tak jadi nak balik dah. Itu hebat taktikal Rasulullah. Mendidik jiwa sahabat. Mendidik jiwa sahabat, tuan-tuan. Hebatnya Nabi. Lalu semua sahabat sam'an wa ta'atan. Kami taat dan kami patuh, wahai Abdullah. Kami nak bersama. Lalu mereka berjalan, subhanallah. Mereka tak bertanya makan minum, tuan-tuan. Nabi tidak bekalkan dengan segalanya. Nabi bekal dengan wasiat ini saja. Sampai di sana. Di Nakhlah. Bagaimana pada waktu itu mereka buat kerja mengintip dan seumpama. Sehingga hadirin sekalian. Abdullah melihat ada 4 orang kafilah dagangan Mekah. Yang sarak dengan dagangan di belakang unta, belakang kuda. Lalu pada waktu itu bagaimana pemimpin ini Nabi ajar kepimpinan. Bagaimana sahabat-sahabat dia nak buat sesuatu yang terbaik pada Rasulullah. Lalu waktu itu bagaimana Abdullah telah bermesyuarat dengan sahabat-sahabat 8 orang. Nak buat macam mana ni. Sebab itu mesyuarat penting, subhanallah. Seumar nak buat majlis ni bukan kata-kata dia seorang. Mesyuarat. Dengan guru-guru, dengan mak ayah, semua sekali, subhanallah. Atur anak-anak bukan sedikit, tuan-tuan. Sebab tu kata ulama, ma nadima man istasyara. Tidak menyesal orang yang bermesyuarat. Ayah-ayah, kita keluar pagi lepas sembahyang subuh ni. Kita mari beli pagi-pagi breakfast dia tak mesyuarat dengan orang rumah. Kadang-kadang balik tak makan orang rumah. Kita lepas subuh kita mari beli barang, beli macam-macam. Nah, roti bong macam-macam balik tu atas meja. Yang jom makan ya. Oh, kita nak nasi kerabu, lauk ikan kering. Nampak? Kecil hati bini sebab tak mesyuarat dengan dia. Mesyuarat tak perlunya meja bulat. Hello je. Yang nak makan apa pagi ni yang? Oh bang beli laksam ya bang. Nak makan laksam lah. Kita bawa balik laksam. Macam mana cerianya orang rumah kita. Subhanallah. Sebab kita ambil pandangan dia. Nak beli laksam. Makan. Subhanallah. Tapi kalau kita tak mesyuarat pandai-pandai kitanya. Tengah hari nak makan ikan kacang. Orang rumah tak makan ikan kacang. Kenapa tidur ikan kacang? Balik-balik yang masuk gula lemak yang ya. Saya tak pandai, saya pun tak makan abang. Masam. 7 hari 7 malam tak tegur. Penting Nabi ajar bagaimana umat mana di man istasyara. Tapi pada waktu itu bagaimana Abdullah bijak buat keputusan. Kalau kita perangi mereka, nescaya kita akan dimarahi oleh orang Arab kerana waktu itu bulan-bulan haram, sekalian. Bulan-bulan haram yang sangat dihormati oleh orang Arab. Apa bulan haramnya? Zulkaadah, Zulhijjah, Muharram. Ini antara bulan-bulan haram yang tak boleh bertumpah darah. Yang tak boleh ambil harta dan seumpama. Menawan orang-orang. Sama ada muslimin atau musyrikin. Dihormati mereka. Kalau kita buat, Nabi juga akan marah. Kita salah pandangan dengan Rasulullah. Kita akan dibu oleh sahabat-sahabat. Tapi kalau kita tak bunuh mereka, mereka selamat balik ke Mekah. Keselamatan kita tidak terjamin. Harta ghanimah kita tak dapat. Tuan-tuan, pada waktu itu Abdullah telah membuat
suatu keputusan yang berbeza dengan Nabi. Tetapi niat hati dia nak tahu cinta Rasulullah. Tapi sebab telefon, handphone, handset pun tidak ada waktu tu nak tanya pandangan Rasulullah. Penting seorang pemimpin. Kita ayah dalam keluarga, ayah-ayah sekalian, penting buat keputusan. Tapi kadang-kadang kita lemah dan kadang-kadang anak dah payu peksa. Ibu-ibu nak ke mana anak kita? Kita pula, ibu yang kata. Abang lah keputusan ni, anak abang. Abang tak boleh. Ada abang lebih, amal lemah, abang lemah. Tahu kan? Kadang-kadang kita bincang macam tu. Bagaimana seorang pemimpin Nabi ajar. Abdullah bin Jahshin pada waktu tu, bila mana meeting, maka dia buat keputusan bersama dengan 8 orang sahabat. Kita perangi mereka. Berbeza dengan apa yang Nabi sebut. Lalu mereka perangi. Seorang dibunuh, 2 orang ditawan, seorang berjaya balik ke Mekah. Harta rampasan jadi harta ghanimah. Balik, subhanallah. Bagaimana di atas belakang unta, harta ghanimah yang banyak. Subhanallah. Selepas mana mereka buat ni, mereka pulang ke Madinah, tuan-tuan. Akhir cerita bagaimana sebagai penutup pertemuan kita pada pagi ni, hadirin sekalian. Bila mana mereka balik, sampai dekat Madinah, cerita ini sampai kat Nabi SAW. Lalu Nabi sambut dengan tawar mereka. Nabi sambut dengan hibah dan sedih. Mengapa kamu buat perkara yang aku tidak suruh, kata Nabi. Subhanallah, tuan-tuan. Sahabat-sahabat bu mereka, sisih mereka. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, cuba kita bayang. 8 orang sahabat yang pikul amanah yang bukan sedikit. Membuat sesuatu yang hebat. Bawa balik harta ghanimah, kejayaan, kemenangan. Tiba-tiba orang tak layan. Bahkan Nabi SAW waktu tu sisih. Beberapa lama, hadirin sekalian. Nabi tidak ambil harta ghanimah. Nabi tidak bicarakan orang yang ditawan. Sahabat-sahabat jumpa dengan 8 orang sahabat bu. Buat muncul ni geng ni. Hak tak dengar cakap Nabi ni. Allahu Rabbi, sayunya Abdullah bin Jahshin. Lagi-lagi bila mana mengetahui orang Mekah dah ada poin untuk serang Nabi SAW kerana bertumpah darah dimulai oleh Nabi SAW. Tumpah darah, menawan dan juga mengambil harta ghanimah bermula orang Islam. Maka ini poin yang sangat besar. Musyrikin Mekah telah buat persiapan nak serang Nabi SAW. Lagi hati Abdullah sedih kerana dia telah buat benda yang Nabi sedih. Allahu Akbar. Sebab itu tanda cinta kita pada Nabi. Kita buat benda yang Nabi suka, kita tinggal benda yang Nabi tak suka. Inilah. Tetapi waktu tu bagaimana keputusan yang bijak perlu ada pada seorang sahabat. Tuan-tuan yang dikasihi lagi dirahmati Allah. Sehingga berlalu masanya. Sahabat masa-masa sedih. Apatah lagi Abdullah dan 8 orang sahabat. Tuan-tuan, Nabi tak mampu nak beri jawapan pada waktu tu. Sehingga Allah Ta'ala sendiri yang menjawab. Subhanallah. Ayat 217 surah Al-Baqarah. Allah jawab ayat ni sebagai jawapan kepada apa yang dibuat oleh Abdullah bin Jahsh. Allah tahu hati Abdullah bin Jahsh. Bahawa dia cinta dengan Nabi. Dia sayang dengan Nabi. Cuma keputusan itu tidak semua keputusan yang dibuat bersalahan dengan Nabi maka dikira tidak baik. Maka dia buat suatu tindakan yang bijak. Allah Ta'ala menjawab. Ketika mana Allah turunkan ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir. Muhammad, dikala mana mereka bertanya kamu tentang bulan-bulan haram. Yang pada bulan haram ini berlaku peperangan. Apa kamu nak jawab ya Muhammad dikala mana mereka bertanya kamu? Memang orang Mekah tanya. Mengapa kamu mula pembunuhan, peperangan, rumput harta? Qul qitalun fihi kabir. Katalah ya Muhammad. Berperang dalam bulan-bulan yang haram ini hukumnya berdosa besar. Betul. Allah jawab dalam Quran. Tetapi selepas daripada itu hadirin sekalian. Inilah jawapan Allah apa yang berlaku kepada Abdullah bin Jahshin. Ketika mana Allah sebut wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram
wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Tetapi kata Allah, yang pertama sekali fasaddun an sabilih, yang kamu duk sekat orang-orang beriman di jalan Allah, yang kamu engkar, yang kamu melarang mereka memasuki Masjidil Haram, yang kamu halau mereka daripada Mekah sehingga mereka bertebaran, bermusafir, berhijrah. Allah Ta'ala kata apa? Akbaru indallah. Dosa kamu itu lebih besar daripada membunuh dalam bulan haram. Allah. Jawapan ini mengembirakan Nabi, subhanallah. Turun ayat ni, Nabi bergembira. Sahabat-sahabat peluk. Sahabat-sahabat 8 orang tadi barulah dianggap hero, subhanallah. Tuan-tuan, Abdullah diangkat-angkat, di lambung-lambung. Memang kamu hero, wahai Abdullah. Memang kami sayang dan rindu dengan tindakan kamu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, tengok mula-mulanya bagaimana. Dibu, jumpa kedai, mengetir malam-malam. Dibu kawan-kawan ni. Sian dia orang, subhanallah. Tetapi cinta itu, keikhlasan, cinta dengan Nabi, subhanallah. Walaupun bagaimana kata Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah yang bertebaran lebih besar daripada membunuh dalam bulan haram. Allah jawab, hadirin sekalian. Maka jawapan inilah di antaranya kita lihat hebatnya cinta Allah apabila sahabat itu cinta pada Nabi SAW. Mungkin pada zahir nampak khilaf, tetapi hati mereka tetap tenang cinta dengan Nabi. Lalu Allah anugerahkan jawapan yang bukan sedikit, tuan-tuan. Subhanallah. Maka itulah di antara yang kita melihat bagaimana semayang yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga cinta sahabat bukan sedikit, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Marilah sama-sama kita berdoa pada Allah. Moga-moga kita di antara orang-orang yang dikenali sebagai saudara-saudara Nabi SAW. Ketika mana Anas bin Malik berbicara, kata Nabi, wadattu anni laqitu ikhwani. Ingin sekali untuk aku bertemu dengan saudara-saudara aku. Rindu sekali. Tuan-tuan, kalau kita ada hari ini dan Nabi hidup, subhanallah, ini kata-kata Nabi, wadattu anni laqitu ikhwani. Ingin sekali untuk aku bertemu dengan saudara-saudara aku. Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah kami ini bukan di kalangan saudara-saudara kamu? Apakah kami bukan saudara kamu, ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Antum ashabi. Kamu sahabat-sahabat aku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Allah. Nabi kata saudara-saudara aku adalah orang yang beriman dengan aku. Orang yang menghidupkan sunnah aku. Yang cinta rindu dengan aku. Sekalipun dia tak pernah tatap wajah aku. Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Moga-moga Allah jadikan kita ikhwan. Saudara-saudara yang bakal bertemu dengan Nabi. Ketika mana kita cinta Rasulullah, Nabi lebih mencintai akan umat. Sebab itu hadis yang kita bacakan tadi. Ketika mana kata Nabi, Tuba liman ra'ani wa amana bi marratan. Beruntung orang yang tengok aku dan dia beriman dengan aku sekali. Wa tuba liman lam yarani wa amana bi sab'a marrat. Nabi kata, dan beruntunglah orang-orang yang tidak pernah tatap wajah aku, tetapi dia beriman dengan aku sebanyak 7 kali. Nabi ulang. Ayah-ayah, ibu-ibu, mana mungkin sama sekali dengan 7 kali. Abang-abang balik rumah cakap dengan orang rumah, I love you too sekali. Sayang dah dia. Cuba kita bayang 7 kali balik depan ni. Yang I love you too, I love you too, I love you too, I love you too, I love you. Oh, 3 hari 3 malam isteri sayang. Sebab kita sebut pada dia. Apatah lagi Nabi SAW. 7 kali Nabi ulang, Toba, Toba, Toba. Beruntunglah orang-orang yang mencintai Nabi SAW. Di kala mana mereka tak pernah tatap wajah Rasulullah. Ayah-ayah, ibu-ibu, doakan kita nanti. Kalau mungkin tidak dapat tatap wajah Nabi di dunia, di alam mimpi sekalipun, yakinlah kita akan bertemu dengan Nabi di akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Cukuplah sekadar itu, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak pada Ustaz Umar Saban tahun panggil saya. Nah, mungkin dekat kot, mudah datang dengan motosikal. Nah, mudah-mudahan insya-Allah pertemuan yang sesikat ini, ayah-ayah, ibu-ibu,
yang bagi saya warga Bukit Subang tidak asing dengan saya. Sekitar ini tidak asing, kita sentiasa bertemu dan mudah-mudahan kasih sayang ini kita lonjak-lonjakkan. Makasih pada NGO yang bersama menolong pada pagi ini, anak-anak yang baik. Moga-moga pertemuan kita menjadi saksi kasih sayang cinta kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Cukup sekadar itu pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.